Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada hadirin hadirat penonton setia Tadabbur Center di FB page Tadabbur Center, yang di mana kita setiap kali pada hari Khamis sebulan sekali kita akan adakan forum Tadabbur Surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah sedikit hierarki sosial manusia menghasilkan sistem kapitalis di mana yang miskin dipandang hina manakala yang kaya dipuja-puja. Adakah ini kehidupan yang menjunjung kalam Tuhan, atau ini adalah kehidupan yang memijak kesempurnaan Tuhan? InsyaAllah ini adalah preview sedikit berkenaan ayat 41 sehingga ayat 44 yang akan dikupaskan oleh dua orang panel yang tidak asing lagi bersama dengan Tadabbur Center yang pernah berforum bersama pada episod yang ke-7 dan juga episod yang ke-13. Saya perkenalkan Ustazah Syafawati dan juga Ustazah Hanani. Assalamualaikum warahmatullahi kepada kedua panel kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ustazah Syafawati, live dari mana Ustazah? Live dari rumah saya di Unit 10. Oh, di Unit 10. Okay. Ustazah Hanani di nampak seperti setting yang cantik tu Ustazah. Okay. Wah Ustaz, kat rumah juga ni Ustaz. Di rumah juga. Okay, Alhamdulillah. Dan saya pun percaya dan yakin para penonton kita juga berada di rumah. Ada juga yang sedang lepas solat isyak dia terus buka FB Tadabbur Center untuk tengok dan lihat surah Al-Kahfi pada malam ini. Dan seperti mana saya sebutkan sebentar tadi, Ustazah Syafawati dan juga Ustazah Hanani berada bersama dengan kita dalam mengupaskan ayat 24, 26 dan juga ayat yang ke-5 dan sehingga 8. Anda boleh tonton di YouTube Tadabbur Center. Dan insyaAllah anda juga boleh pergi ke Facebook page, anda pergi ke video dan anda lihat pada playlist Forum Tadabbur Surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan lihat Ustazah dan juga para asatizah yang lain mengupaskan daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-40. Semua playlist ada di situ, anda boleh lihat sahaja. Dan saya ingin mohon kerjasama daripada para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk teruskan share kita punya live pada malam ini agar tak adalah seorang je dua. Tak adalah saya seorang yang bercakap, tak ada di share yang lihat pun seorang dua. Allahu Akbar. Tapi tak apa, perjuangan dan dakwah terus perlu diteruskan insya-Allah. Dan sedikit sebanyak kepada preview sebelum kita masuki pada ayat malam ini, kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada sesi lebih kurang 1 jam, 9 sehingga jam 10, yang di mana 20 minit akan diberikan kepada panel yang pertama iaitu Ustazah Syafawati akan mengupaskan ayat 41 sehingga ayat yang ke-42, manakala Ustazah Hanani akan mengupaskan 20 minit yang berbaki seterusnya pada ayat 43 sehingga ayat yang ke-44. Tuan-puan jangan risau, kita akan kupas surah Al-Kahfi di dalam ni. Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah Yasin, tetapi surah Al-Kahfi insyaAllah. Dan sebelum ini, bersama dengan Ustaz Muhaimin dan juga Ustaz Akram mengupaskan berkenaan daripada ayat 39 sehingga ayat 40, kita masih lagi tidak keluar daripada nasihat orang mukmin kepada big boss dia yang kafir. Kita masih tidak keluar lagi pada konsep cerita itu, dan pada malam ini kita akan masuk lagi kepada cerita yang kita boleh katakan apa yang terjadi kepada orang yang kufur ini. Orang yang beriman telah nasihatkan dalam edisi ataupun episod yang sebelum ini. Orang beriman ni duk nasihat. Dan pada malam ini kita akan tengok apa yang terjadi dekat orang kafir yang diberikan nasihat tu. Adakah dia terima nasihat itu ataupun dia tidak mendengar dan mengabaikan nasihat.
yang diberikan oleh orang mukmin itu. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita mulakan majlis kita bersama dengan Ustazah Syafawati yang akan mengupaskan ayat 41 sehingga ayat yang ke-42. Dipersilakan Ustazah. طيب جزاك الله أحسن الجزاء Ustaz Lutfi Hadi, Ustazah Hanani yang dihormati, yang dikasihi kedua-dua sahabat seperjuangan sama-sama kita menuntut ilmu di Tadabbur Center. Seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhihaba humumina bi rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Saya kongsikan sedikit paparan berkenaan dengan ayat yang kita sama-sama kongsi, sama-sama akan lihat pada hari ini. Moga-moga panduan ini dapat membantu kita untuk nak melihat ataupun memahami ayat mana yang sedang kita sembang-sembangkan sambil-sambil melihat kepada terjemahan, sebab mungkin kita akan melompat-lompat ke ayat lain. Sebab ayat yang kami diamanahkan pada kami, pada saya dan juga Ustazah Hanani malam ini, kita boleh katakan bahagian penutup kepada kisah pemilik dua kebun. Jangan salah sebut ada yang sebut dua pemilik kebun. Kadang-kadang ada yang tersalah begitu. Tapi sebenarnya kisah berkenaan dengan pemilik kepada dua buah kebun yang telah dikongsikan panjang lebar oleh sahabat-sahabat Tadabbur Center dalam siri-siri sebelum ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mendengar berkesempatan, kalau tak memang nak kena dengar lah. Jadi kalau terus jam pada ayat 41 dan ayat 42, termasuklah ayat yang akan dikupas Ustazah Hanani, ayat 43 dan 44, dia mungkin akan rasa blank sikit kenapa tiba-tiba bermula dengan ayat 41, au yusbiha ma'uha ghaura, ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, falan tastati'a lahu talaba, maka dengan yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk melihat dan mendengar penjelasan perkongsian bagi ayat-ayat sebelumnya. Kalau tak dapat daripada awal, mungkin boleh mula daripada ayat yang saya nak suggest daripada ayat yang ke-berapa? Ayat yang ke-32. Sekurang-kurangnya pada bahagian kisah Ashabul Kahfi, untuk boleh nak memahami untuk malam ni lah. Kalau tak sempat nak tengok semua, tengok terjemahan pada ayat-ayat ini yang ada, untuk memahami bagaimana kita boleh sampai kepada ayat 41 yang insyaAllah saya akan mulakan perkongsian pada malam ini, di mana ia bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba, ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, maka dengan yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Kisah ini bermula secara ringkas berkenaan dengan dua orang sahabat, di mana seorang sahabatnya berjalan dengan sahabatnya yang seorang lagi, di mana sahabatnya yang seorang lagi merupakan seorang yang kita istilahkan sebagai kaya raya, memiliki harta yang sangat banyak lah, yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan pada ayat yang ke-32 yang saya sebutkan tadi sebagai واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ini yang dikatakan salah seorang lelaki. Ia adalah kisah tentang dua orang lelaki. Salah seorangnya memiliki dua buah kebun, di mana sekelilingnya ada berbagai-bagai lagi pohon yang lain. Di antara kedua-duanya ada وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. Antara kedua-dua kebun yang banyak itu, yang hasilnya sangat banyak itu, kalau kita menggambarkan perusahaan yang ada oleh seseorang, dia mungkin ada kebun anggur atau kebun pisang yang banyak, tapi mungkin dia bukan eksport anggur je. Daripada anggur tu mungkin dia buat jus, daripada anggur tu mungkin dia buat apa-apa makanan yang lain. Jadi daripada satu sumber tu ada hasil yang sangat banyak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 34, wa kana lahu thamar, yang menggambarkan hasil yang berganda-ganda, yang berjenis-jenis, yang keluar daripada beberapa jenis buah-buahan yang ada dalam kebun lelaki tersebut. Jadi menggambarkan apa? Menggambarkan seorang lelaki yang sangat kaya raya. Apa yang berlaku dalam
jalan-jalan conversation antara dua lelaki ini yang berlaku ialah di mana sahabatnya yang memiliki kekayaan yang berlipat kali ganda ini menzahirkan kalam-kalam yang bersifat kekufuran. Apakah kalam-kalam tersebut? Pertama, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Pengikut yang kita gambarkan sebagai apa? Mungkin pekerja-pekerjanya. Pengikut yang kita gambarkan mungkin orang sekeliling yang sentiasa cuba untuk nak mendekati dia kerana kekayaan yang ada pada lelaki tersebut. Maka pertama yang ada pada dia, kita lihat sifat takabur. Kemudian yang kedua yang digambarkan dalam ayat yang 35, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa huwa zalimun li nafsi, kerana kalam yang dizahirkan oleh lelaki ini, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku fikir kebun ni tak akan binasa selama-lama. Apa yang ada pada aku ni adalah sesuatu yang kekal. Dan lebih teruk, lebih besar daripada itu pada ayat 36, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak fikir hari kiamat tu akan berlaku. Dan kalau berlaku sekalipun sebagaimana yang engkau katakan, kerana engkau sahabatku sedang menasihatkan aku berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tapi apa kalam yang dizahirkan? Wala irghadtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada terjemahan yang ada pada skrin, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Masih lagi berkenaan dengan apa? Takabur. Yang ada pada manusia ni berkenaan dengan apa? Ego. Yang ada pada manusia ni berkenaan dengan apa? Jahil. Malah menyalah tafsirkan, ada setengah tafsiran menyebut dia menyalah tafsirkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Kerana apa yang kita akan ceritakan pada ayat hari ini. Jadi ayat seterusnya, ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ini adalah kalam-kalam nasihat yang dizahirkan oleh sahabatnya yang sedang berjalan-jalan bersamanya di kebun tersebut. Yang kita boleh sifatkan kalau dalam konteks dakwah, bagaimana keberanian yang dizahirkan oleh seorang sahabat dalam menuturkan lisan, menuturkan kalam-kalam yang menegaskan perkara yang benar. Apa yang ditegaskan pada kawannya, apa yang dinasihatkan antaranya kalau kita boleh tengok. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu menjadi seorang lelaki yang sempurna. Peringatan yang diberikan adalah supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati segala yang diberikannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah ayat yang telah dikongsikan oleh dua orang panel pada sesi yang lepas berkenaan dengan bagaimana kita kalau masuk dalam rumah ataupun melihat sesuatu kekayaan. Antara saya ingat perkongsian oleh sahabat Tadabbur Center yang menjelaskan berkenaan dengan ayat ini. Bila kita masuk melihat sesuatu kekayaan, bila melihat sesuatu yang tergambarkan sebagai kelebihan ataupun nikmat kesenangan material yang diberikan ataupun diperolehi oleh seseorang, maka lafazkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Itulah perkara yang dinasihatkan oleh sahabat kepada lelaki yang kaya ini. Maka apa yang berlaku? Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Apa yang dizahirkan oleh lelaki ini oleh sahabatnya, satu persatu nasihat yang tidak henti-henti disampaikan. Kalau kita tengok kisah Ashabul Kahfi sebelum ini, kita boleh katakan bagaimana pemuda Al-Kahfi mengingkari kemungkaran yang berlaku tu dengan hati, di mana mereka meninggalkan tempat tersebut, menzahirkan kebencian. Mereka tak boleh duduk dekat tempat yang orang-orang membesarkan lain, menyembah sesuatu lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau kisah Zulqarnain yang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa di penghujung kisah keempat dalam surah Al-Kahfi, maka kita akan tengok bagaimana manusia yang mengingkari kemungkaran dengan tangan, kekuasaan yang dimiliki oleh Zulqarnain. Maka dalam kisah Ashabul Kahfi adalah kisah bagaimana manusia yang mengingkari kemungkaran yang berlaku dengan lisan. Sebab yang kita nampak apa yang berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat yang seorang lagi ialah terus disampaikan. Dan apa yang disebut dalam ayat yang ke-40, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan aku lebih baik daripada apa yang ada pada kebun kamu. Apa yang lebih baik daripada segala kekayaan? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya apa yang dilafazkan? Satu peringatan yang cukup keras.
Apa yang dilafazkan adalah perkara yang disifatkan sebagai satu kebimbangan yang dizahirkan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya seorang lagi yang telah jelas menuturkan kalam kata-kata yang bersifat takabur, besar diri, kata-kata yang bersifat menyombong, kata-kata yang bersifat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam tafsiran disebut bagaimana sahabatnya ini menzahirkan kebimbangannya dan bagaimana sahabatnya ini memberikan satu peringatan yang keras, atau dalam satu sudut lain dikatakan cuba menakut-nakutkan sahabatnya, moga-moga kalau ditakutkan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa AS kepada Fir'aun, la'allahu yadhakkaru aw yakhsha, moga-moga dia beringat atau moga-moga dia takut dengan segala peringatan yang engkau sampaikan kepadanya berkenaan dengan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dipesan? وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Apakah kebimbangan yang dizahirkan? Apakah peringatan keras yang diberikan? Aku bimbang dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, akan menimpakan dengan bala bencana dari langit sehinggalah menjadikan kebun kamu ini tanah yang licin dan tandus. Apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan, apa yang dizahirkan? Ketakutan sekiranya seksa Allah Subhanahu Wa Taala akibat takabur, akibat kufur yang ada pada seorang sahabat ini datang daripada langit. Ini pada ayat yang ke-40. Dan peringatan ini ayat yang kita masuk pada hari ini, peringatan ini bersambung pada ayat yang ke-41. Di mana apa yang dilafazkan oleh sahabatnya, au yusbiha ma'uha ghaura, ataupun air kebun ini akan menjadi kering di telan bumi, falan tastati'a lahu talaba. Mengapa disebut tentang air? Tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita perlu pergi kepada ayat yang kita sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan mana ayat tadi? Ayat yang ke-33. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan yang ada pada kebun milik lelaki ini adalah, pertama ada dua kebun, dan di antara dua kebun itu ada apa? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Jadi menggambarkan apa? Macam mana suburnya kebun yang ada sumber air yang sangat orang kata kekal lah, kalau kita menggambarkan sungai yang mengalir. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini yang diberikan kepada pemilik dua kebun tersebut. Maka peringatan yang diberikan oleh sahabatnya ialah, kamu ni perlu takut, kamu ni perlu khawatir. Sekiranya kalau rujuk pada ayat yang ke-40 secara ringkas, bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh datang berkenaan dalam bentuk sesuatu daripada langit. Mungkin datang tu dalam bentuk angin, tetapi apa sahaja perkara yang boleh nak membinasakan kebun itu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin tandus. Dan peringatan itu diteruskan pada ayat yang ke-41. Azab Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya boleh datang pada langit, tapi azab itu juga boleh datang daripada bawah. Di mana apa yang berlaku daripada bawah? Au yusbiha ma'uha ghaura, atau air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi. Ghaura, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa dalam satu surah lain yang kita baca tiap-tiap malam. Surah apa kita baca tiap-tiap malam? Antaranya adalah surah Al-Mulk. Ayat yang terakhir, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Mulk, di mana peringatan yang diberikan, sekiranya tidakkah kamu melihat sekiranya air ini menjadi ghaura. Sekali lagi kita jumpa perkataan ghaura. Falan tastati'a lahu talaba yang kita jumpa pada ayat 41. Apa maksud ghaura? Ghaura ni bukan semata-mata kalau kita bayangkan sekadar air yang kering, air meresap dalam tanah begitu saja. Tapi ghaura ialah kering yang sehingga kalau dikorek, digali tanah itu, sumber air itu dah tak ketemu lagi. Galilah dalam mana pun tanah itu, sumber air yang keluar itu. Kalau dalam surah Al-Mulk, peringatan yang diberikan kepada penduduk musyrikin Mekah, sekiranya air yang menjadikan kamu ni makmur, maksudnya sumber air Zam-Zam tu, sekiranya air itu kering, maka siapa lagi yang boleh nak bagi pada kamu air yang mengalir? Jadi menggambarkan tentang nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir lain disebut, sekiranya tidak ada yang datang memberikan peringatan pada kamu berkenaan dengan agama, maka siapa lagi yang boleh nak menyedarkan kamu berkenaan dengan kesalahan kamu, kufur kamu, takabur kamu dan sebagainya. Maka ini ghaur.
peringatan yang diberikan oleh sahabat kepada pemilik dua kebun, azab Allah Subhanahu Wa Taala boleh datang pada langit, azab Allah Subhanahu Wa Taala boleh datang daripada bawah dalam bentuk air itu menjadi kering yang sekering-keringnya, sehingga dalam mana sekalipun digali untuk mencari sumber air tersebut memang dah takkan jumpa ada sisa-sisa air pada bahagian bawah-bawah tanah walau sedalam mana digali. Ini maksud ghaurah. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat kepada surah Al-Mulk sekali lagi, di mana dalam surah Al-Mulk juga, kalau kita boleh nak jalan-jalan kat sini tak apalah. Takut tersangkut-sangkut pula sebab saya punya line macam tak berapa okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada surah Al-Mulk sekali lagi, di mana peringatan sebegini berkenaan dengan seksa Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh datang daripada atas, seksa Allah Subhanahu Wa Taala tu juga boleh datang daripada muka bumi, maksudnya kawasan tanah sendiri. Dan peringatan yang sama juga kita temui ada dalam surah Al-Mulk. Ayat yang mana? Ayat yang berulang pada kita jumpa Aamintum dan Am-Amintum. Pada ayat yang ke-16 dan pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-16. Am-Amintum man fis sama', adakah engkau berasa tenang daripada dia yang di langit? Ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Yang boleh nak menjadikan bumi itu kind of macam liquid, yang boleh nak menjadikan bumi ini musnah daripada bumi itu sendiri, daripada tanah itu sendiri. Itu pada ayat yang ke-16 dan pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu Wa Taala kata am amintum man fis sama', sekali lagi adakah kamu berasa tenang daripada dia yang di langit, ayyursila alaikum hasiba, yang boleh nak memberikan, menjatuhkan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan hasiba, angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Maksudnya bukan semata-mata ribut hujan biasa, tapi satu ribut, yang kedua dia datang dengan hujan batu. Jadi peringatan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala boleh memusnahkan kita dengan sesuatu daripada atas, Allah Subhanahu Wa Taala boleh memusnahkan kita dengan sesuatu di tempat yang kita sedang berpijak, yang kita rasa tenang, sekarang. Itu bentuk peringatan yang diberikan oleh sahabat kepada pemilik dua kebun. Jadi ini bahagian pada ayat yang ke-41, kita boleh kata ini dah peringatan terakhir. Sebab apa yang kita akan jumpa dalam ayat 42 bermula dengan wa uhita bi thamarihi. Satu ayat, satu permulaan yang sangat power sebenarnya, menceritakan berkenaan dengan segala apa dan segala tanaman serta harta benda itu dibinasakan. Cukup dua patah perkataan yang menggambarkan bagaimana bentuk kebinasaan yang berlaku. Kalau nak syarah daripada sudut bahasa apa semua, saya kurang arif, tapi ada daripada sudut disebut kenapa fi'al bunya lil majhul pada bahagian ini. Maksudnya kita tidak kelihatan siapa yang memusnahkan, hanya disebut segala tanaman itu dimusnahkan, tapi tak sebut siapa yang memusnahkan. Ada perbahasan berkenaan dengan bahagian ini, tetapi cukup saya ringkaskan pada bahagian ini untuk kita fahami bersama. Ketika daripada awal Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan apa yang ada pada lelaki ini. Satu, ada dua kebun, jannataini min a'nab, dua kebun anggur. Wa haffafnahuma bin nakhl. Kebun ini dikelilingi oleh pohon-pohon tamar. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Dia bukan ada anggur semata-mata, bukan satu kebun, dua kebun, dan keliling itu pula ada pohon-pohon tamar, dan di antara kedua-dua kebun anggur ini ada tanaman-tanaman yang lain. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan, ini kita nak menggambarkan bagaimana uhita bi tamarihi, puf, hilang macam tu sahaja. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan in detail daripada awal berkenaan dengan nikmat yang ada pada pemilik dua kebun ini, yang diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'alna li ahadihima. Awal Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu, kami adakan bagi salah seorang di antaranya. Maka sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat yang ke-42, bila Allah mulakan dengan wa uhita bi thamarihi, dalam banyak-banyak uraian tafsir saya ringkaskan, disebut bagaimana kemusnahan itu, bagaimana kebinasaan yang berlaku pada kebun itu, yang Allah hanya parking pada dua perkataan ini, sehingga sampai satu tahap tanah itu menjadi rata, seolah-olah tidak ada sesuatu apa pun yang pernah ada di situ. Hatta dalam huraian, dalam tafsiran lain menyebut sehingga tanah itu menjadi licin.
bagaimana kebinasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sekali mata pada segala nikmat yang dihuraikan pada ayat panjang lebar ayat sebelumnya. Tanah itu menjadi licin sehingga kalau orang melalui pada tanah tersebut, maka orang itu akan terjatuh kerana licinnya. Nak gambarkan habis segala apa yang ada, segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Hanya kerana apa? Takabur, hanya pada kufur, pada ego, pada jahil. Yang ada pada seorang lelaki yang jelas daripada kalamnya, menggambarkan kalam ni bukan ayat yang menggambarkan tindakannya pergi menyembah sesuatu yang lain. Bukan ayat yang menggambarkan dia mengajak manusia pada kekufuran. Tapi kalam seorang manusia itu bagaimana ia boleh menggambarkan tentang pendirian. Terutamanya berkaitan dengan keyakinan, keimanan, kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu apa pun yang ada pada kita. Sama ada perkara bersifat kenikmatan, keseronokan ataupun perkara yang bersifat kebinasaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita dengan 2 kebun, dengan sungai, dengan hasil yang sangat banyak, dengan segala yang disebut kepada sahabatnya. Disebut apa? Apa yang disebut tadi? Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Yang dibangga-banggakan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam ayat Al-Quran bagaimana kebanggaan yang dizahirkan oleh pemilik 2 kebun ini pada sahabatnya. Keseluruhan beberapa ayat bahagian atas ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana ialah wa uhita bisamarihi. Dan pasti dan pasti siapakah yang menghilangkan segala nikmat tersebut? Yang menghilangkan nikmat tersebut adalah yang memberikan. Sebagaimana ayat awal pada ayat 32 yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri katakan wa ja'alna li ahadihima, kami berikan kepada salah seorang daripadanya. Maka apabila hilang, binasa segala harta benda, segala hasil yang ada pada lelaki ini, fa asbaha yuqallibu kaffai, maka lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal. Okey, antara huraian yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan fa asbaha yuqallibu kaffai adalah ini adalah kinayah yang menggambarkan penyesalan yang dizahirkan oleh lelaki ini, penyesalan yang amat sangat. Menyesal berkenaan dengan apa? Apakah penyesalan yang paling besar yang ada pada lelaki ini? 2 perkara yang dihighlightkan. Pertama, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakan kepada kebunnya. Kalau kita menghayati ataupun mengingat balik segala yang telah dihuraikan oleh panel-panel sebelum ni pada ayat sebelum-sebelum ni, maka yang kita lihat penyesalan ini adalah sesuatu yang sangat besar kerana pertama, yang dihabiskan, yang anfaqa fiha, yang dibelanjakan oleh lelaki ini, pertama pastinya harta benda yang sangat banyak. Untuk dapat kebun yang sebegitu, untuk ada tanaman yang pelbagai dalam kebun tersebut, untuk ada hasil yang pelbagai daripada kebun tersebut. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat yang ke-34, wa kana lahu samar. Antara huraian pada bahagian ini adalah bagaimana hasil daripada kebun itu pelbagai. Bila ada anggur, bukan dia ekspor anggur je. Bila ada tamar, bukan dia ekspor tamar je. Tapi daripada anggur tu maka dihasilkan mungkin air. Daripada anggur tu dihasilkan bentuk-bentuk makanan lain yang bersumberkan daripada anggur. Ataupun bentuk-bentuk tanaman, bentuk-bentuk makanan penghasilan lain yang dihasilkan daripada tamar. Itu antara huraian wa kana lahu samar. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan penyesalan yang ada pada lelaki ini ketika menyebut ala ma anfaqa fiha, penyesalan yang dizahirkan terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakan untuk kebun ini, maka ia pasti sesuatu yang sangat banyak yang telah dilaburkan untuk memastikan perusahaan kebun ini berada dalam keadaan berjaya sehingga dia boleh ramai pengikut sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sehingga ia boleh ada hasil yang banyak sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sehingga dia boleh merasakan sekiranya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sahabatnya sebutkan, segala perkara ini masih akan ada dengannya. Maksudnya bagaimana banyaknya hartanya waktu tu. Digambarkan kalau kembali pada Allah sekalipun, dia akan masih ada harta yang banyak sebegitu, masih akan kekal ada bersama dengan. Maka penyesalan pada alama anfaqa fiha, pertama adalah pada hartanya.
Selain itu dijelaskan juga penyesalan ala ma anfaqa fiha adalah pada usahanya yang telah dicurahkan untuk memastikan kebun itu berada dalam keadaan baik, memastikan perusahaan itu berada dalam keadaan yang baik, memastikan hasil itu sentiasa dapat dituai dan sentiasa dapat untuk nak dijenamakan dalam pelbagai bentuk yang hakikatnya semua memberikan pulangan yang baik kepada dirinya sendiri. Maka apa yang dibelanjakan bukan semata-mata pada duit, pada usahanya sendiri. Apa yang dibelanjakan adalah pada masanya sendiri. Apa juga yang dibelanjakan, antara yang dihuraikan adalah dalam kitab Ma'aqasas Sabiqin disebut pada khayalannya, pada impiannya untuk melihat bagaimana perusahaan melihat hasil segala benda yang ada pada dia waktu tu akan jadi sesuatu yang lebih banyak dan lebih berkembang pada masa-masa akan datang. Maka alama anfaqa fiha bukan semata-mata perbelanjaan apa yang dihabiskan daripada sudut duitnya semata-mata untuk nak maintain segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak itu, tapi juga daripada sudut usianya, daripada sudut segala umurnya, daripada sudut masa yang dilaporkan, daripada sudut usaha tenaga fizikal yang dilaporkan. Maka kesemua ini apabila dikenangkan balik bila melihat tanah yang tandus itu, fa asbaha yuqallibu kaffaihi, ia menjadi satu penyesalan yang sangat besar kepada lelaki ini. Wahiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan ketika lelaki ini menzahirkan penyesalan melihat kemusnahan itu, masih lagi berlaku kemusnahan-kemusnahan yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahiya khawiyatun ala urushiha, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya. Urush jamak daripada arsh, dia bukan arash bukan arash Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kita membayangkan dalam tafsir Munir, Dr. Wahbah Suhaili sebut sebagai macam para. Kalau pernah tengok tanaman anggur, anggur biasanya kalau orang tanam orang letak para, dan anggur tu akan orang kata berjuraian daripada para ataupun para lah kot, boleh faham palang-palang kayu yang dicacat dia letak bersusun, kemudian bagaimana tanaman anggur tu akan menjala pada para-para kayu tu dan akan menghasilkan buah-buah anggur yang kalau di Jordan belajar dulu, dia jadi macam bumbung. Lalu nak masuk rumah tuan rumah tu, ingat ke bumbung? Rupanya dia bukan bumbung tapi buah-buah anggur yang berjuntaian. Kalau masuk tu maksudnya boleh petik-petik buah anggur tu sambil-sambil makan sampai nak masuk rumah tuan rumah tu. Jadi wahiya khawiyatun ala urushiha, dia melihat bagaimana segala tanaman, sebab apa yang ada pada kebunnya tadi, apa tanaman yang kita sebutkan tadi pada ayat yang ke-32, jannataini min a'nab, dia ada 2 kebun anggur. Dan dia melihat kebun itu pada ketika ini wahiya khawiyatun ala urushiha, segala yang ada pada kebunnya telah jatuh, kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya. Maksudnya segala para yang menahan, yang menjadi tempat tumbuhnya segala anggur, 2 kebun bukan 1, semuanya runtuh berderai ke tanah tanpa ada satu pun yang boleh untuk nak diselamatkan. Dan apa yang dilafazkan oleh lelaki tersebut ketika ini, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Yang kita nampak di sini pada 2 ayat sini saja, ringkas untuk kita lihat apa yang kita boleh belajar. Pertama, kerana nasihat sahabatnya yang tidak henti, kerana dakwah secara lisan yang sangat tegas yang disampaikan oleh sahabatnya, maka lelaki ini lihat bagaimana segala kemusnahan yang berlaku ni adalah kerana sikapnya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok antara yang dikongsikan oleh dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah Sakandari menyebut berkenaan dengan bagaimana kita nak memahami pemberian dan pencabutan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang disebut ialah, mungkin kamu berfikir bahawa Allah sedang memberimu anugerah, padahal kenyataannya dia sedang mencabut anugerah itu daripada kamu. Kamu mungkin berfikir bahawa dia sedang mencabut anugerah daripadamu, padahal kenyataan dia sedang memberikanmu anugerah. Apa maksudnya? Jika seseorang manusia melalui satu keadaan di mana dia merasakan dia dicabut satu anugerah, tapi hakikatnya daripada pencabutan anugerah itu dibukakan pintu-pintu kefahaman, dibukakan pintu-pintu penyesalan kepadanya, maka hakikatnya itu bukanlah satu pencabutan anugerah, tetapi itu adalah pemberian anugerah.
kerana mungkin Allah membuka pintu ibadah tapi tidak dibukakan satu pintu lain berkenaan dengan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan apabila kita pandai membeli kawan. Kerana penyesalan yang datang pada lelaki ini, kita lihat ia datang selepas daripada ayat-ayat yang menceritakan bagaimana sahabatnya yang seorang lagi begitu tetap, begitu kekal, begitu cekal, terus memberikan peringatan yang kita boleh sifatkan sebagai peringatan keras, yang sebenarnya menzahirkan kebimbangan pada lelaki ni. Sebenarnya menzahirkan bagaimana sayangnya dia pada sahabatnya ini, pada pemilik dua kebun. Walaupun yang kita nampak mungkin macam keras peringatan tu pada ayat 40. Tetapi peringatan yang bersifat menzahirkan kebimbangan dan menzahirkan kasih sayang seorang sahabat pada sahabat yang lain. Jadi apa yang antara satu yang lain yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam ialah min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Salah satu tanda kita orang yang bergantung kepada amalan kita adalah kita hilang pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala saat terjadi sesuatu yang tak diingini pada amalan tersebut. Tapi ada sesuatu yang positif pada lelaki ini di mana dia melihat penyesalan yang dizahirkan, yang hakikatnya ini yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bercerita berkenaan dengan hari kiamat penuh dengan orang-orang yang menyesal. Allah bercerita berkenaan dengan ahli neraka penuh dengan orang-orang yang menyesal, iaitu orang yang dah berlaku sesuatu. Sebagaimana pada lelaki ini apabila telah musnah segala sesuatu yang ada padanya, maka di sini datang penyesalannya, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Bagaimana peranan seorang kawan, bagaimana peranan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana penyesalan yang menjadikan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikatnya adalah satu penyesalan yang baik. Jadi saya rasa cukup setakat untuk dua ayat ini. InsyaAllah sahabat saya Ustazah Hanani akan menyambung penerangan bagi ayat yang ke-43. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Ustazah Syafawati dah terus bagi resolusi kepada para penonton, iaitu antara yang boleh saya highlightkan kembali, yang pertama adalah pendirian keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bagaimana sahabat yang tidak mendengar nasihat, meskipun kita rasakan bahawa itu adalah benda yang menyucuk kita, tetapi itu adalah ubat kepada kerohanian kita. Dan yang ketiga adalah orang yang bijak dahulu, orang yang sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna, seperti mana ayat yang ke-42 yang dikupaskan oleh Ustazah Syafawati. Dan insyaAllah kita akan bersambung kepada panel yang kedua, Ustazah Hanani, bagi mengupaskan ayat 43 dan juga ayat 44. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi. Saya berharap Ustazah Syafawati tak berhenti tadi. Okay, kita nak dengar lagi. Kalau boleh sampai habislah Ustazah. Okay. Jadi sebelum tu suara saya okey ke? Jelas ke? Sebab ada yang kata bergema tadi. Kalau okey boleh komen okey, line okey, ataupun tuan-tuan perempuan semua yang dengar tu boleh catatkan sedikit poin-poin yang kami kongsikan. Mudah-mudahan dia jadi manfaatlah untuk orang ramai insya-Allah. Baik. Tadi Ustazah Syafawati telah bagi kita kata apa? Sedikit muqaddimah berkenaan, bukan sedikit lah, banyak tu muqaddimah berkenaan kisah yang kita bicarakan pada malam ni. Itu kisah tentang pemilik kepada dua kebun yang Allah bagi pada dia. Okey. Baik. So saya sekarang ni di penghujung dah. Sebab kebun tu dah musnah dah tadi. Okey, bahkan sungai yang asalnya ada yang mengairi kebun-kebunnya itu kering, walaupun dikorek sedalam mana pun tidak lagi ada sumbernya. Okey. Baik. So sekarang kat mana kita pergi sekarang ni? Okey, baik-baik tuan-tuan yang perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya nak sebutkan surah Al-Kahfi yang kita selalu baca setiap malam Jumaat malam ni ataupun esok ni. Okey, kalau Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi disebutkan bahawa surah ini dia punya topik core dia adalah bainal iman wal maddiyah,
di antara kisah tentang iman dan juga suatu berbentuk keduniaan kebendaan, materialistik. Okay. Kita dah jumpa sebelum ni Ashabul Kahfi, okay, menjaga akidah, melawan siapa? Melawan orang yang berpengaruh pangkat yang besar. Okay. Baik, sekarang ini pula adalah keimanan seorang lelaki bertembung dengan apa? Bertembung dengan seorang lelaki yang mana diberikan kehebatan harta duniawi. Okay, harta duniawi. Baik. Pemikiran bahawa harta, followers, keluarga, keturunan yang ramai ni adalah tanda Allah suka ataupun tanda dia tu adalah orang yang baik ni. Okay, pemikiran ni bukan berlaku pada zaman sekarang ni, tapi telah berlaku lama dah, sejak zaman jahiliah lagi. Okay. Apa yang orang kata? Okay, antara ni dalam surah Sabah. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada. Mereka berkata bahawa kami ini memiliki banyak sangat harta, wa auladan, dan anak-anak. Okay. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Oleh itu kami tak mungkin diazab. Sebab apa? Sebab dia rasa diberikan kurniaan tersebut sebab tanda Allah sayang pada dia. Okay. Betul tak kalau kita kata bahawa kita nak anak-anak, antara objektifnya adalah sebab kita perlukan mereka untuk doakan pada kita bila kita mati nanti. Iaitu kita nak mengharapkan bantuan dia. Okay. Tapi kita kena ambil berat. Betul anak-anak itu antara, kita kata apa, antara yang akan follow kita sampai ke kubur. Tapi bukan semua anak-anak tu. Okay. Dia khas kepada siapa? Al-waladus salih yad'ulah. Anak yang soleh saja. Okay. Amwal, harta, betul. Harta ada yang follow kita sampai ke kubur. Tapi bukan semua harta. Okay. Harta yang mana sahaja yang akan follow? Sedekahun jariyah. Iaitu sedekah yang berpanjangan, yang tak berhenti manfaatnya. Okay. Dan satu lagi iaitu ilmun yuntafa'u bihi, iaitu ilmu yang diamalkan, iaitu amalan-amalan soleh kita yang berasaskan ilmu. Okay. Baik, so manusia ni memang itu dia punya pemikiran bahawa keturunan, followers, anak-anak, harta ni semua adalah diibaratkan boleh top up lah kekurangan-kekurangan dia. Boleh bantulah dia dekat akhirat ataupun dekat hari dalam kubur nanti. Okay. Jadi bila kita baca ayat ni, okay, kita kena ambil berat. Okay, semua tu tak akan bermanfaat untuk kita, harta ataupun anak-anak dan sebagainya, melainkan sesuatu yang kita gunakan untuk agama Islam ini. Okay, baik, saya nak buka ayat yang saya akan kupas pada malam ini, insyaAllah. Share. Saya nak buat ni. Okay, saya dah tak nampak dah stream ayat ni. Okey ke Ustaz Lutfi, boleh nampak ke yang saya share ayat ni? Ustazah Syafawati boleh nampak? Ya, saya tengok. Okey. Baik. So ayat, sambungan daripada ayat tadi, setelah dia merasa menyesal tadi, dia kata alangkah baiknya kalau aku tidak mensyirikkan sesuatu pun akan Tuhanku. Okey. Baik. Sambung kat sini ayat yang ke-43. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Dan dia tidak pun memiliki sebarang golongan. Okey, yansurunahu, yang boleh membantunya, min dunillah, selain daripada Allah. Wa ma kana muntasira. Okey, dan dia juga tidak dapat membela dirinya sendiri. Yang dia duk bangga-banggakan tadi, yang dia sebut daripada awal, dia banggakan di hadapan lelaki yang mukmin, yang miskin itu, iaitu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ni lagi banyak harta. Okey, dan aku ramai pengaruh, banyak pengikut. Okey. Jadi sepatutnya semua itu adalah, dia rasa semua itu adalah membantu dia dekat hidupan dunia ni. Tetapi satu pun harta ataupun pengikut dia tadi itu, staff dia ke ataupun keturunan dia tu, satu pun tidak boleh membantu dia setelah berlakunya kemusnahan kebun dia tadi. Satu pun tak boleh nak angkat balik pohon-pohon tamar yang musnah tersebut. Bahkan licin semua habis. Okay. Sungai habis, kering terus tanpa punca langsung. Okay. Maka wa ma kana muntasira,
bahkan dia juga tidak dapat membela dirinya sendiri. Okey. Baik. Kemudian ayat seterusnya, hunalika al-walayatu lillahil haqq. Pada saat itulah al-walayah, iaitu dia menyedari bahawa al-walayatu lillahil haqq. Al-walayah ada dalam qiraat lain al-wilayah lillahil haqq, iaitu pertolongan yang besar adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Di sisi dialah ada sebaik-baik pahala dan juga sebaik-baik akibat kesudahan. Okey, baik. Perkataan hunalika ni tuan-tuan, puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback balik, kat mana jumpa hunalika ini? Okey. Dalam kisah Maryam, okey, dalam kisah Maryam ketika dia dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Okey, iaitu Nabi Zakaria menjaga, memberi makan pada dia, tetapi satu hari baginda ternampak adanya makanan yang tak ada pada musim tersebut tapi ada di dalam bilik Maryam. Lalu dia bertanya, "Anna laki hadha?" Di mana-mana, daripada mana sumber kamu dapat ni? Okey, lalu Maryam kata apa? "Huwa min indillah." Rezeki itu daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sentiasa memberi rezeki kepada sesiapa yang dimahukan bighairi hisab, tanpa ada batasan. Okay, tanpa ada batasan perlukan asbab, tanpa ada batasan had, masa, musim, tanpa ada batasan apa-apa jumlah dan sebagainya. Okay. Dan Nabi Zakaria alaihissalam kita tahu tidak dikurniakan zuriat sampai baginda sudah pun lanjut usia, sangat tua dah. Okay. Dan isteri baginda juga adalah seorang yang mandul, apatah lagi dalam keadaan sudah berusia. Okay, maka kita kata asbab untuk dapat zuriat itu sudah pun hilang. Okay, tetapi bila dia dengar Maryam sebut innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Okay, maka ayat seterusnya disebut apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ni kat situ kita jumpa perkataan hunalika lagi sekali. Okey, yang sama macam ayat 44 ni. Hunalika dia adalah seolah-olah kalimah yang nak menunjukkan pada detik itulah, seolah-olah baru tersedar. Okey, selama ini rasa tak apalah, tak ada zuriat, tapi detik itulah, detik Maryam sebut macam tu, tiba-tiba seolah-olah tersedar nak mohonlah pada Allah walaupun tidak ada asbab membantu untuk dapat zuriat, tapi yakin Allah boleh memberi tanpa asbab pun. Okey. Jadi kat sini ayat 44 ni kita jumpa perkataan hunalika. Okey, iaitu pemilik dua kebun tadi, setelah dia menyesal, setelah kebunnya musnah, maka pada detik itulah, okey, dia bahkan orang mukmin tadi juga, okey, barulah menyedari, baru seolah-olah terjaga daripada tidur. Selama ini duk mimpi sahaja bahawa kebun ni adalah syurga dia, okay, yang akan kekal bersamanya sampai bila-bila. Bahkan kalau dia mati sekalipun dia akan dapat yang lebih hebat lagi daripada tu. Ni segala-galanya adalah rupa-rupanya adalah mimpi sahaja. Okay, lalu dia waktu ni baru tersedar, okay, bahawa al-walayatu lillahil haqq, sebarang pertolongan yang memberikan kebun tadi, yang menjadikan adanya sungai tengah-tengah kebun, yang menjadikan adanya pokok-pokok tamar sekeliling kebun, okay, yang menjadikan kebun itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang lain lagi selain daripada anggur dan sebagainya, maka semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghapuskan dengan sekelip mata, tanpa langsung dia boleh membuat apa-apa. Okay, maka masa tu baru dia tersedar. Tapi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, okay, yang mana baik kita tersedar dekat dunia ini ke kita tersedar dekat akhirat. Okay, apa yang kita anfaqah, apa yang kita telah infakkan, apa yang telah kita duduk gigih perjuangkan ataupun duduk gigih berusaha keras kat dunia ni, dia memberi apa kepada kita sebenarnya? Okay, dia hanya setakat dunia sahaja ke ataupun dia membawa sampai ke akhirat? Rugi tiba-tiba sampai akhirat, hunalika dekat akhirat tu baru kita menyedari, Allah, apa benda yang aku buat kat dunia tu, berapa je yang masuk akaun akhirat. Okay, jadi tersedar dekat dunia itu lebih baik berbanding kita tersedar dekat akhirat. Okay, jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalau ada sebarang kita kata apa, ujian-ujian kita yang kita lalui sekarang ni, biar Allah bagi kita sedar bahawa kita dalam ujian, biar kita lulus ujian. Jadi pemilik dua kebun tadi, kita ibaratkan dia seolah-olah dalam paper lah.
dalam exam. Okey, exam ni adalah soalannya dia diberi satu kebun yang sangat hebat. Okey, yang mana buah-buah itu tat'ukulaha. Buah-buahan itu sentiasa mendatang hasil. Okey, mendatangkan hasil tanpa henti. Okey. Tetapi exam tersebut dia rasa mengambil sambil lewa saja. Okey. Jawab exam sambil lewa saja. Okey. Dia diberi peringatan. Okey, ambil berat gini, ambil berat. Tetapi setelah habis exam tersebut, okey, tutup buku exam, kebun musnah, baru dia perasan, oh apa benda yang aku buat tadi? Apa benda yang aku jawab tadi? Okey, barulah menyesal. Jadi kita tidak mahu berlaku penyesalan itu di akhirat kelak. Biarlah kita sesal di dunia, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huwa khairun thawaba, dan di sisinya itu adalah sebaik-baik ganjaran pahala. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik kesudahan. Okay. Yang macam mana disebutkan oleh lelaki yang beriman tadi, bahawa apa yang diharapkan adalah di akhirat kelak. Asa tadi, asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Asa tersebut adalah kita panggil apa? Kata-kata untuk menunjukkan ar-raja, harapan. Tapi harapan itu adalah berasaskan keyakinan. Dia bukan harap-harap, tak. Dia ada positif bahawa dia akan dapat, insya-Allah. Dia meyakini. Zon dia kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tak akan sia-siakan keimanan itu, dan Allah akan beri yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Okay, so dekat dunia ini, kita orang yang beriman, bila kita baca ayat ni, dia seolah nak memberi kita betulkan mindset kita. Apa jua nikmat dunia yang kamu dapat, kekayaan, kemudahan, dapat kerja yang mudah, pangkat yang besar, followers yang ramai, okay, wajah yang cantik dan sebagainya, okay, ia bukan tanda aras bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Okay, manakala orang-orang yang Allah jadikan dia miskin, kerjanya susah, okay, macam mana kerja susah pun miskin juga, macam mana bertungkus lumus pun kekal macam tu juga. Anak pun tak ada contohnya, okay, followers pun tak ada pengaruh apa-apa. Itu bukan tanda aras bahawa dia dihinakan oleh Allah. Okay, mindset itu perlu dibetulkan. Macam dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalah. Orang-orang manusia ini apabila dia diuji oleh Tuhannya, fa akramahu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala muliakannya, wa na'amahu, dan Allah memberi nikmat kepadanya, fayaqul, lalu dia berkata apa? Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Itu dia rasa macam tu. Okey, perasaan apa panggil? Kagum dengan diri sendiri, takabur dengan diri. Tetapi bila Tuhan ibtalahu faqadara alaih, Allah menyempitkan rezeki padanya, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia pun berkata Tuhanku telah menghinakanku. Mindset ini perlu dibetulkan. Okey, dengan kisah tadi kita betulkan mindset ini bahawa tak semestinya orang yang Allah bagi nikmat itu tanda dia tanda apa, sayang Allah pada dia. Orang yang Allah tak beri nikmat kat dunia ini, Allah man'u, Allah halang dia daripada mendapat sesuatu, tak semestinya Allah benci dia. Okey, kita perlu betulkan mindset. Baik, anak-anak, harta, kekayaan, tak salah pun. Okey, semua tu bila Allah nak bagi, Allah bagi. Okey, tetapi yang salah apabila dia menggugat akidah kita, sebagaimana yang berlaku pada pemilik dua kebun tadi. Sampai dia kata apa? Dia rasa macam semua ni akan kekal, takkan musnah. Dan dia rasa akhirat takkan ada, tak berlaku. Dunia ni dah bahagia sangat dah. Dunia ni dah cukup membahagiakan dia. Kekallah dunia ini dengan dia. Okay, maka bahaya anak-anak ke, harta ke, apa sahaja nikmat yang Allah bagikan bila menggugat akidah dan iman kita. Okay. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Apa yang kita boleh ambil ibrah daripada kisah-kisah ini tadi? Yang pertama adalah kita menguruskan segala yang Allah bagi pada kita. Tak kira lah dalam keadaan susah ke, dalam keadaan senang. Susah kita berhusnuzan dengan Allah sebagaimana sahabat yang tak berhenti memberi nasihat pada pemilik kebun tadi. Okay, walaupun dia dalam keadaan miskin, tak menjadikan dia rendah diri nak menasihati orang. Okay, tak dia kata Allah siapalah aku ni nak memberi nasihat. Tidak. Okay, dia menjalankan kerjanya, dakwah, okay, kawannya itu. Okay. Jadi kita jadikan mindset kita, kalau kita dalam kesusahan,
mindset kita biar sama macam lelaki beriman tadi. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, okey, maka jadikanlah kekayaan itu jangan disimpan, jangan dibiarkan beranak pinak, okey. Boleh beranak pinak tapi ada manfaatnya untuk ummah. Okey, ada manfaatnya untuk orang lain, untuk akhirat kita. Biarkan ada sedekahun jariyah. Dan kalau kita dikurniakan anak-anak yang ramai ke, followers yang ramai ke, nafara, okey, ramainya pengaruh tu, maka gunakanlah untuk agama, untuk kebaikan, untuk sebarkan berkenaan dengan Allah, dengan Rasulnya, tentang Al-Quran, tentang sebagainya yang menambahkan kebaikan. Okay, baik. Jadi saya rasa sampai situ sahaja kesudahan berkenaan dengan penghujung kisah ini. Okay. Jadi ayat yang seterusnya tentang kehidupan dunia. Ayat seterusnya pula dia akan beritahu bahawa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dalam surah Al-Kahfi ni 2 kali dia sebut zinah. Okay, mungkin ada lebih lagi. Zinah iaitu perhiasan dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan ma'alal ardi, apa sahaja yang atas di bumi ini, zinatan laha, hiasan. Dia umpama apa? Umpama barang yang fake. Okay? Contoh kita ada satu bunga yang fake. Bunga yang kita beli kat kedai RM2. Berbaloi tak kalau kita duk siram. Tak ada, tak berbaloi. Dia tak tumbuh pun apa-apa tu. Okay? Tapi dia akan berbaloi apabila apa? Apabila kita jadikan, contoh kita letak menghiasi bagi orang lain rasa senang hati, ceriakan orang lain, maka orang lain dapat manfaat. Okay, jadi apa sahaja di dunia ini adalah hiasan kepada kita. Jadi kita gunakanlah hiasan itu, okay, memberi manfaat kebaikan kepada orang lain, pada diri kita, biar sampai ke akhirat kelak. Agar berbaloi apa yang kita apa yang kita infakkan, yang kita duk perjuangkan kehidupan dunia untuk survive dunia ini, biar berbaloi untuk akhirat kita kelak, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita lulus ujian-ujian kesenangan dan kesusahan di dunia ini, insyaAllah. Jadi sampai sini sahaja daripada saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan Ustaz Lutfi. Mana Ustaz Lutfi ni? Terima kasih Puan Kaisara Batrisya. Untuk beri nasihat dakwah tidak perlu dengan pangkat atau kekayaan. Betul. Jadi kita tirulah orang yang miskin tadi. Lelaki beriman yang miskin tadi. Barakallahu fiik. Mana Ustaz Lutfi? Okay. Maaf, tadi di belakang backstage saya cakap banyak yang rupanya tak masuk lagi. Okay. Alright, terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Nurul Hanani di atas perkongsian ayat 43 dan 44, yang di mana kalau saya boleh simpulkan ada 3 poin penting yang saya dapat sepanjang perkongsian Ustazah, iaitu yang pertama sekali adalah jenis penyesalan yang perlu kita ambil. Adakah penyesalan itu adalah penyesalan yang berlaku di akhirat kelak, na'udzubillah min zalik, ataupun penyesalan itu adalah penyesalan yang pada ketika ini kita sedar yang kita telah melakukan kesilapan, dan insyaAllah itu adalah wake up call. Mudah-mudahan kita tidak jadi seperti mana watak yang takabur terhadap harta. Dan yang kedua adalah bagaimana pengharapan yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana perspektif kita terhadap cantiknya seorang manusia bukanlah Allah sayangkan dia, ataupun hodohnya seorang manusia adalah Allah hina ke atasnya. Tidak, tetapi itu adalah satu, kita panggil top up ataupun memberi kelebihan yang ada pada kita untuk kita gunakan dalam jalan dakwah, insyaAllah. Dan kalau boleh saya tanyakan kepada host, ada soalan ke daripada audiens kita? Okay, insyaAllah ada. Ini tadi Ustazah Hanani sudah bacakan. Untuk memberi nasihat berdakwah tidak perlu dengan pangkat atau kekayaan. Setiap kita perlu ada rasa amal ma'ruf nahi munkar, iaitu daripada penonton kita Kaisara Batrisya. Terima kasih sebab memberikan nota. Ya.
Okey, saya difahamkan bahawa tidak ada soalan daripada para audiens yang di mana mereka terpaku dengan perkongsian daripada Ustazah Syafawati dan juga Ustazah Hanani, yang di mana saya boleh katakan pada malam ini berkenaan tema bagaimana kita hendak dapatkan satu wake up call daripada ayat ini yang bermula daripada ayat 41 sehingga ayat 44. Wake up call kepada kita bahawa sudah-sudahlah tu tidur. Sekarang adalah masa untuk kita bangkit dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sejam kita secara langsung live di FB Tadabbur Center, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia daripada minit yang pertama sehingga minit yang ke-60, dan barakallahu fiik juga kepada Ustazah Hanani dan juga Ustazah Syafawati di atas menerima jemputan daripada kami untuk menyampaikan dan bersama dalam forum Tadabbur Surah Al-Kahfi. Dan secara kesimpulan apa yang saya dapat adalah berkenaan ayat ini dan juga berkenaan dengan kisah pemilik kepada dua kebun ini adalah yang pertama dan terakhirnya adalah saya membagikan metafora jari ya Ustazah berdua. Kita bagi seperti mana metafora jari yang berkaitan dengan hubungan sosial manusia, sebab saya dalam bidang psikologi dan saya boleh nampak point tu ke arah psikologi punya ni. Saya maaflah kalau saya tak nampak daripada sudut yang lain, akan tetapi daripada sudut human social, which mean kita boleh nampak bagaimana birokrasi dan hierarki di antara orang yang kaya dan miskin, bagaimana ada peluang untuk orang yang miskin, yang kita katakan miskin tetapi beriman, memberikan dakwah kepada orang bos, kita boleh kata bos yang musyrik ini. Saya boleh analogikan kepada semua iaitu metafora jari, yang mana ibu jari ini adalah ibu jari yang gemuk, akan tetapi dengan kegemukannya dia menunjukkan kebaikan kepada orang. Okey, Ustazah terbaik, Ustazah Syafawati terbaik. Dan jari telunjuk pula adalah jari yang kuat, akan tetapi jari yang kuat ini suka menunjuk dan memerintah kepada orang lain. Manakala jari yang tengah adalah jari yang paling runcing, tetapi dia sombong. Sombong dia pula, dia hasut jari manis ni. Di mana kita nak angkat jari manis sendirian tak boleh, dia kena hasut jari manis. Dan pada jari manis ini hanya mengikut jari tengah dan juga jari kelingking, namun baik dan sabar. Manakala yang kita nampak kecil di hujungnya jari kelingking, tetapi dia menyokong dan menguatkan jari-jari yang lain. Begitulah apa yang saya nampak melalui perkongsian Ustazah Hanani dan juga Ustazah Syafawati, bahawa kita mesti compliment each other. Kita mesti compliment, tak kisahlah kamu ni cantik, tak kisahlah kamu ni kaya, tak kisahlah kamu ni miskin, tapi kita berdiri di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berada di bawah langit yang sama. Dan insya-Allah goal yang terakhir kita adalah sama-sama untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan diri saya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekian, insyaAllah kita jumpa lagi dalam forum Tadabbur Surah Al-Kahfi 21, 21.0 pula selepas ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.